Berbeza data dan maklumat. Ingat. Ingat Okey, data tu apa? Maklumat tu apa? Hmm. Data tu apa? Maklumat tu apa? Tak ingat dah. Okey, apakah pengurusan sistem maklumat ataupun short form dia adalah PSM. Kita boleh katakan pengurusan sistem maklumat ni kita boleh definisikan dia sebagai pemprosesan data dengan menggunakan sistem komputer. Maknanya dengan kata lain, dalam persekitaran kita ni setiap urusan, setiap data yang melibatkan yang perlu diproses ataupun yang perlu dikemaskini, yang perlu disimpan, semuanya kita akan menggunakan sistem komputer. Okey. Pendek kata, kehidupan kita seharian sekarang ni di di apa yang kata terikat dengan sistem komputer. Okey. Dalam pengurusan sistem maklumat ni, selain daripada kita bergantung kepada sistem-sistem yang berada di dalam komputer, ia merupakan gabungan sumber manusia dengan dia adalah gabungan uh, sistem di dalam komputer tu dengan sumber manusia. Sumber manusia tu kita lah sebab kita yang menggunakan komputer tersebut untuk melakukan aktiviti pengumpulan data, penyimpanan data, retrieval data. Retrieval ni tahu tak apa? Tahu tak retrieval tu apa? Ha? Tahu tak retrieval tu apa? Retrieval tu apa? Retrieval ni bahasa Inggeris. Macam Retrieve. ambil data tu. Yes, dia macam akses data, penggunaan data. Kenapa kita buat semua tu? Semua tu tujuan dia adalah untuk melancarkan pengurusan harian kita, untuk melancarkan pengurusan di pejabat, untuk melancarkan pengurusan apa lagi? Pengurusan pembelajaran. Banyak sistem ni kita apply dalam banyak benda. Kita apply dalam pengurusan pembelajaran tu mungkin kita pakai portal, kita buat pendaftaran subjek, pengurusan dalam sistem pengurusan pejabat. Okay. So kalau tengok kat sini, ini adalah uh, aliran untuk proses pengurusan sistem maklumat. Bermula dengan aliran data. Okey, dengan data-data yang ada, kita akan masukkan ke dalam pengurusan sistem maklumat. Okey, kemudian pengurusan sistem maklumat. Kemudian apabila data diproses, data tersebut akan disalurkan kepada pengguna. Pengguna itu kita untuk maklumat. Dari data diproses jadi maklumat. Kenapa? Sebab maklumat ni adalah merupakan gabungan beberapa data dengan data subjek yang pelajar tu ambil dengan dengan data penglibatan kurikulum yang dilakukan oleh pelajar tersebut. Kenapa? Sebabnya data pelajar mungkin berada dalam sistem pelajar. Subjek apa yang awak ambil, data tu mungkin berada di dalam sistem pendaftaran subjek yang mana setiap sem awak akan daftar subjek apa yang awak akan ambil di fakulti awak masing-masing kan. Kemudian untuk penlibatan kurikulum. Untuk penlibatan kurikulum, data tersebut ada disimpan di dalam sistem di mana biasanya untuk kurikulum? PPHP kan. Sebab awak daftar kurikulum program ataupun kursus KOKO di PPHP. Kau daftar kat mana? Awak daftar kat mana? Untuk program kurikulum Kita ataupun PPHP. PPHP kan? Okey.
Okey, so kesemua tu untuk jadikan dia sebagai maklumat, kesemua data-data, data pelajar, data subjek apa yang awak ambil dan penlibatan kurikulum apa yang awak dah terlibat, semua itu dikumpul, diproses dan disalurkan dalam bentuk maklumat kepada pengguna. So, maklumat ni adalah gabungan beberapa data supaya ia menjadi satu maklumat yang lengkap bergantung kepada apa yang diperlukan ataupun apa yang di-request oleh pengguna. Kemudian, bila pengguna dah dapat data maklumat tersebut, pengguna pun boleh proses lah. Dari situ, contoh saya cari data Adam. Saya cari data Adam, saya nak tahu Adam dah ambil berapa subjek, Adam dah berada di semester berapa dan untuk penlibatan kurikulum, Adam ni aktif dalam kurikulum yang mana. So, bila saya tengok, saya dah dapat tengok keseluruhan maklumat berkenaan dengan Adam. So, saya boleh buat decision making. Saya boleh buat satu kesimpulan uh, berdasarkan maklumat yang ada. Sama ada kesimpulan tu mungkin saya boleh simpulkan Adam adalah seorang pelajar yang aktif dan akan tamat pembelajarannya di Niza pada tahun berapa. So, itu adalah yang dikatakan sebagai uh, the general process dalam pengurusan sistem maklumat. Faham tak? Faham tak? Faham. Right. Okey, kat sini dia cakap secara kualitatifnya adalah berbeza daripada sistem pemprosesan data. Okey, pelibatan pengurusan dan interaksi antara pengurusan dengan pakar maklumat adalah kunci utama kepada kejayaan reka bentuk pengurusan sistem maklumat kerana secara amnya, dia kata kat sini, pengurusan sistem maklumat adalah satu sistem untuk mengubah data daripada sumber dalaman dan luaran kepada maklumat dan menyalurkan maklumat tersebut dalam bentuk yang sesuai kepada pengurus di semua tahap yang melakukan pelbagai fungsi bagi membolehkan mereka membuat keputusan. So, yang ini bagi memudahkan mereka membuat keputusan untuk sesuatu perancangan, pengarahan, pengawalan aktiviti yang dipertanggungjawabkan kepada mereka. Okey. Tadi dia kata PSM ni secara kualitatifnya ia adalah berbeza dengan pemprosesan data. Okey. Kalau pemprosesan data dia berada kat sini. Pemprosesan data dia berbeza dengan pemprosesan dengan sistem maklumat kerana pemprosesan data biasanya berlaku dalam database sahaja. Dia tak melibatkan user third party macam kita ni. Untuk pengurusan data, dia cuma melibatkan technician yang terlibat dengan database ataupun sistem tersebut je. Pengurusan data ni dia lebih kepada technical punya urusan. Okey, dan kita sebagai layman ni, orang biasa, kita tak nampak apa pemprosesan data sebenarnya yang berlaku sebab pemprosesan data ni dia melibatkan data integration yang berlaku pada database, dia melibatkan cleaning data. Cleaning data ni untuk mengurangkan data-data redundant, untuk mengurangkan redundancy data lah, untuk mengurangkan redundancy data di dalam satu-satu database. Itu yang dikatakan sebagai pengurusan data. Ia berbeza dengan pengurusan sistem maklumat. Pengurusan sistem maklumat ni kita akan berdepan dengan sistem. Kita akan berdepan dengan sistem yang menguruskan maklumat yang kita perlukan. Itu beza dia. Okey, apa masalah yang ada dalam PSM ni? Okey. Setiap pengurusan yang ada di sekeliling kita ni tak dapat lari daripada masalah. Komputer yang kita guna mungkin canggih, tapi kadang-kadang kita akan berdepan dengan hackers, kita akan berdepan dengan masalah server. Sebagaimana yang kita alami sekarang ni, kita tak boleh akses apa? Kita tak boleh akses klik kan? Kerana apa? Kerana kita mengalami masalah server dan data storage. Okey. Itu adalah salah satu masalah
dalam PSM yang mana kita pun sedang mengalaminya sekarang ni. Bila kita tak boleh akses klip, susah ke? Susah ke tak? Susah lah kan? Susah. Susah sebab semua nota ataupun test semuanya dibuat di dalam klip. Okey, bila tak boleh akses klip, jadi test pun akan tertangguh. Macam saya nak buat test untuk awak semua, saya terpaksa tunggu sampai awak semua boleh akses klip. Barulah saya boleh buat test. Sebab zaman sekarang ni, bila kita terlibat dengan pandemik dan PKP hari itu, kita dah terdedah dengan pembelajaran secara online. Okey, kalau semua ada kat kampus, pembelajaran kita secara face to face, mungkin kita tak rasa lah susah sangat untuk buat test ke apa. Cuma awak mungkin akan rasa susah bila awak nak akses nota di dalam klip. Okey, masalah lain yang ada dalam PSM ni. Apa masalah lain yang ada dalam pengurusan sistem maklumat? Okey, dicakap kat sini, walaupun dengan menggunakan komputer yang canggih, okey, kajian di US dan UK menunjukkan terdapat beberapa masalah berkaitan dengan PSM. Antaranya adalah yang pertama kat sini dia kata kurang penlibatan pengurusan dalam reka bentuk PSM. Yang kedua, kita terlalu memberi penekanan kepada aplikasi pemprosesan data berbanding dengan aplikasi pengurusan maklumat. Kurang pengetahuan pengurusan tentang komputer. Okey, kenapa kurang pengetahuan pengurusan tentang komputer wujud kat sini? Kerana yang terlibat dengan sistem-sistem yang ada, yang menguruskan sistem-sistem yang ada, kebanyakannya yang terlibat sebagai user, yang terlibat sebagai usernya adalah pelajar, dan kalau kat pejabat tu yang terlibat yang banyak menggunakan sistem kebanyakannya adalah staf-staf sokongan. Okey, contoh staf-staf sokongan ni macam kerani, PP ni pegawai apa saya lupa, pegawai pentadbiran PP. Diorang yang banyak menggunakan sistem pengurusan sistem maklumat kerana diorang ni adalah kategori pelaksana. Diorang yang banyak melaksanakan. Kalau kategori atas-atas macam manager, pengarah, diorang banyak terlibat dengan perancangan. Okey, perancangan, misi, visi. Tapi yang melaksananya adalah orang-orang ataupun staf-staf sokongan ataupun dengan kata lain kita panggil sebagai staf pelaksana. Itu sebab bila kita tengok contoh staf pelaksana kita adalah contohnya kerani. Bila kerani memang tak dinafikan ramai kerani zaman sekarang ni yang memang dah outstanding, pandai pakai komputer. Sebab kita sekarang ni zaman kita ke mana-mana pun kita terdedah dengan sistem kan. Tapi masih lagi terdapat staf-staf yang masih lagi kurang pengetahuan ataupun kekok bila kita suruh pakai komputer. Okey, yang keempat, pakar maklumat yang tidak jelas dengan keperluan maklumat pihak pengurusan dan masalah organisasi. Okey, apabila kita nak bangunkan satu-satu sistem ni, pihak IT ataupun pegawai IT ataupun software developer, okey, software developer perlu faham apa keperluan maklumat, apa keperluan yang diperlukan oleh satu-satu pihak pengurusan. Okey, sebagai contoh, organisasi adalah fakulti. Pengurusan dia adalah pengurusan, di fakulti ada banyak jenis pengurusan, antaranya pengurusan pelajar, pengurusan kuliah, banyak lagi lah pengurusan di fakulti. Kita ambil contoh, salah satunya adalah pengurusan pendaftaran subjek. Okey, untuk kita hasilkan satu sistem pendaftaran subjek, seorang software developer perlu faham dalam sistem pendaftaran subjek tersebut, data apa yang diperlukan, maklumat apa yang akan
daripada data-data yang ada, maklumat apa yang akan disampaikan kepada user. Okey, awak dah biasa pakai sistem pendaftaran subjek kan. Bila awak pakai sistem pendaftaran subjek, mula-mula awak kena buat apa? Awak perlu login ke tak? Perlu. Okey, kenapa kita perlu login agak-agaknya? Setiap pelajar Yang perlu akses. login. Ya, apa dia? Saya tak dengar. Akses. Akses. Ya, tujuan login dalam satu-satu sistem sebenarnya adalah untuk tujuan security. Okey, ia adalah untuk tujuan security dan privacy. Okey, kenapa saya kata privacy? Sebab bila awak login masuk dengan menggunakan username dan password awak sendiri, awak cuma boleh view data-data yang berkaitan dengan awak je. Tapi data-data berkaitan dengan kawan-kawan awak tak boleh view lah dan awak tak boleh tengok dan awak tak tahu pun kawan awak ni dah ambil subjek apa yang dia fail, subjek apa yang dia lulus, subjek apa yang dia perlu ulang, awak tak boleh tengok. Tapi untuk data berkenaan dengan diri awak sendiri, awak boleh view. Itu yang dimaksudkan sebagai privacy. Security. Kenapa security? Supaya, kenapa perlunya ada login dan password? Supaya data awak tu terjaga. Data awak tu tak akan dimanipulate oleh orang lain. Itu tujuan login. Okey, lepas awak login, apa lagi yang awak buat dalam next step apa yang awak buat bila awak access sistem pendaftaran pelajar tu? Sistem pendaftaran subjek, sorry. Saya tak pernah masuk sistem tu sebab tu saya kena tanya awak. Sistem pendaftaran subjek. Okey, lepas login kena buat apa? Isi. Isi apa? Pilih subjek. Apa dia? Pilih subjek. Pilih subjek. Okey. Okey, lepas dah login, Isi password. pelajar akan isi apa? Coursework? Isi apa? Isi apa? Siapa yang cakap tadi? Isi subjek ke apa awak cakap tadi? Saya tak dengar. Saya mengharapkan komunikasi dua hala dalam kelas ni. Supaya saya tahu awak ni betul-betul fokus ke tak dalam kelas. Isi apa tadi? Boleh ulang lagi sekali tak jawapan? Siapa yang jawab tadi? Lepas login awak akan buat apa dalam sistem pendaftaran subjek? Saya perlu petik nama ke untuk make sure awak semua ni betul-betul hadir ke tak? Pilih subjek. Pilih subjek. Okey. Lepas login perlu pilih subjek. Okey. Bila nak pilih subjek, okey, bila pilih subjek tu biasanya dia akan keluar subjek by semester ke, by year ke ataupun dia keluar semua sekali subjek untuk semua semester ke macam mana? Untuk semester yang kita akan ambil. Okey. Okey, so keperluan dia bila keperluan dalam sistem pendaftaran subjek ni lepas pelajar login, pelajar akan pilih subjek cuma subjek yang berkaitan dengan semester yang dia akan next semester yang dia akan jalani kan. Okey, kalau uh, untuk subjek SEM ni, so akan keluar senarai subjek SEM ni je lah kan? Betul tak? Betul. Okey. Itulah yang dikatakan sebagai keperluan pengurusan maklumat dalam satu-satu pengurusan di satu-satu organisasi. Okey. Okey, poin yang last kali dikata kurang sokongan daripada pihak pengurusan. Okey, contoh kurang sokongan daripada pihak pengurusan ni contoh dia katakan dalam sistem pendaftaran subjek awak tu, apa kekurangan pada sistem tu sepanjang awak pakai sistem pendaftaran subjek? Apa masalah yang awak semua selalu berdepan bila awak pakai sistem pendaftaran subjek tu? Kadang-kadang loading lama.
Loading lama. Okey, loading lama. Okey, so itu adalah salah satu masalah loading lama. Dan masalah loading mengambil loading lama ni mungkin telah diajukan dari pelajar kepada pengurusan fakulti. Pengurusan fakulti pula mungkin telah ajukan kepada pihak PP. Dan uh, kita pun tunggu apa ni tindakan ataupun maklum balas ataupun respon dari pihak PP untuk selesaikan masalah tu. Cuma kadang-kadang masa yang diambil untuk selesaikan satu-satu masalah ni mungkin makan masa ataupun mungkin uh, tak dapat diselesaikan kerana masalah-masalah yang tertentu. Sebab biasanya bila loading lama ni dia akan bila melibatkan sistem, loading lama ni akan berlaku bila pada satu masa yang sama terlampau ramai pelajar yang akses sistem tersebut. Itu yang pertama masalahnya. Yang kedua, loading lama ni disebabkan oleh performance server. Okey, kalau dari segi masalah performance server, mungkin pihak yang berwajib boleh selesaikan dengan upgrade server tersebut. Tapi dari segi kita nak kawal penggunaan atau kawal jumlah user yang menggunakan sistem tersebut dalam satu-satu masa, itu adalah sesuatu yang di luar kawalan. Okey. Okey, apa keperluan pengetahuan dalam PSM? Okey, yang pertama, perlu tahu konsep umum sistem. Okey, apabila dah tahu konsep umum sistem, barulah kita boleh bincangkan tahap dan fungsi satu-satu pengurusan. Begitu juga dengan keadaan data, maklumat dan komunikasi yang akan berlaku di dalam sistem tersebut. Okey. Apabila kita dah kenal pasti tahap dan fungsi dalam satu-satu pengurusan, so kita akan dapat bincangkan mengenai kaedah dan teknik perancangan dalam membuat keputusan. Okey, berbanding dengan apabila kita dah tahu keadaan data ni kita perlukan data yang bersih lah. Kita tak naklah data yang redundant dalam satu-satu sistem. Apabila kita dah tahu keadaan data, maklumat dan komunikasi yang akan berlaku dalam sistem tersebut, mungkin ia akan melibatkan pengaruh teknologi maklumat. Maksud pengaruh teknologi maklumat kat sini, mungkin ia akan melibatkan dari segi penggunaan macam cloud, macam cloud, pernah dengar tak cloud? Pernah. Okey, macam aplikasi cloud, macam mana kita nak permudahkan lagi penyimpanan data, mudahkan lagi macam mana kita nak salurkan maklumat. So, ini adalah keperluan-keperluan pengetahuan di dalam pengurusan sistem maklumat. Okey, keadaan data, maklumat dan komunikasi. Okey, pemprosesan data kepada maklumat dan komunikasi akan menghasilkan maklumat kepada pengguna adalah penghasilan maklumat kepada pengguna ni adalah perkara yang penting di dalam PSM. Kenapa? Kenapa penghasilan maklumat kepada pengguna ni adalah perkara yang penting dalam pengurusan sistem maklumat? Kenapa penting? Kenapa ia merupakan salah satu perkara yang terpenting? Ni, pemprosesan data kepada maklumat ni. Kenapa dia kata hasilkan maklumat kepada pengguna ni adalah penting dalam PSM? Siapa boleh teka? Siapa boleh teka? Teka je lah. Aida Afrina ada tak dalam kelas ni?
Aida Afina? Kalau tak ada, saya akan tikkan attendance dia kepada tidak hadir. Saya tak nak hadir sebagai Sebab nak tahu boneka. detail maklumat, betul tak? Untuk tahu detail maklumat, salah satu, okey. Lagi, betul? Boleh diterima. Aida Safina tadi mana? Aida Afina. Aida Afina ada tak? Hadir ke tak ni? Aida pergi tandas. Aida pergi tandas. Okey. Ain Wajdah ada? Ada. Okey. Kenapa Ain rasa kenapa pemprosesan data kepada maklumat ni penting dalam PSM? Tadi kawan awak dah bagi satu jawapan. Okey, pendapat awak pula kenapa? Sebab nak jaga privacy. Jaga privacy, contoh? Privacy yang macam mana? Ain, privacy yang macam mana Ain? Ain? Privacy yang macam mana? Maklumat. Privacy yang macam mana Ain? Maklumat keluarga. Maklumat keluarga. Okey, kurang tepat tapi tak apa. Cubaan yang bagus Ain. Terima kasih. Okey, dikata kat sini pemprosesan data kepada maklumat ni, okey, dikata kat sini penghasilan maklumat kepada pengguna tu penting dalam pengurusan sistem maklumat. Okey, bila kita tengok balik, untuk apa kita pakai satu-satu sistem? Sebab kita nak dapatkan maklumat yang tepat. Kan? Sebab tu kita perlukan pengurusan sistem maklumat yang cekap dalam pemprosesan data supaya dia boleh bagi maklumat yang tepat kepada kita. Okey, contohlah. Contoh awak pernah pakai tak sistem AirAsia ke, Mars Airline ke, Firefly ke? Pernah pakai tak sistem-sistem tu masa nak booking tiket? Pernah. Pernah kan? Okey. Bila kita pakai AirAsia lah contoh AirAsia. Kita nak cari maklumat tiket jadual penerbangan dari Terengganu ke KL pada 4 Jun contoh. Okey, kemudian sistem akan paparkan maklumat tersebut kepada kita. Okey, katakan ada 3 trip untuk 4 Jun. Pertama pagi, tengah hari, malam contoh. Okey, untuk ketiga-tiga trip tersebut, sistem akan paparkan pada kita berserta dengan apa biasanya? Detail. Harga. Ya betul. Dia akan paparkan berserta dengan harga kan. So itulah maklumat yang kita perlukan daripada sebuah sistem pembelian tiket online kapal terbang. Okey, dan kita mengharapkan harga yang diberikan itu adalah tepat dan maklumat perjalanan ataupun maklumat trip kapal terbang tersebut juga tepat. Tak naklah kita nak naik flight pagi contoh pagi pada jam 9 pagi. Sebab kita ada program di Kuala Lumpur pada jam 12 contoh. So kita perlukan flight pagi. Yang mana kita perlukan flight tersebut terbang tepat pada masanya. Sebab tu kita perlukan maklumat yang tepat. Okey. Apa akan jadi kalau tiba-tiba sistem tu bagi maklumat yang salah pada kita? Mestilah huru-hara kan pengguna dia. Sebab tu kat sini dia kata penting. Penting penghasilan maklumat kepada pengguna tu penting
dalam sesebuah pengurusan sistem maklumat. Faham tak? Faham. Alright. Faham. Okey, yang kedua dia kata data ialah hasil pengumpulan fakta dan angka yang disimpan, dianalisis, dibanding dan dikira untuk menghasilkan mesej dalam bentuk yang dikehendaki oleh pengguna. Okey, dalam mereka bentuk PSM ni, selain PSM ni, selain sistem tersebut boleh jana laporan perkara seperti sumber maklumat, cara maklumat tu akan disebarkan dan makna yang terdapat dalam maklumat perlu diberi perhatian. Ini penting kepada mereka bentuk sistem maklumat dan pengguna. Okey. Okey, secara rumusannya, data memerlukan kos. Maklumat yang disampaikan dengan baik dan diambil tindakan akan memberi nilai yang sebenar. Memang bila kita nak bila kita nak simpan satu-satu data ataupun proses satu-satu data ataupun menguruskan satu-satu data, ia melibatkan kos yang tinggi, lebih-lebih lagi bila melibatkan ribuan data. Okey, salah satu kos yang terlibat adalah bila data yang banyak, automatically kita memerlukan saiz database yang lebih besar. Dan apabila saiz database besar, kita memerlukan performance komputer yang lebih baik. Kalau performance komputer ataupun server kita rendah, slow, itulah yang menyebabkan bila awak nak pakai sistem tu asyik duk berputar, duk loading je. Walaupun awak try access sistem tu awal pagi, tengah malam, supposed to be cepatlah kan dia punya tak ada dalam loading sebab kita assume orang tidur dan tak ramai orang guna sistem tersebut. Tapi jika masih lagi sistem tersebut masih lagi loading lambat, mungkin ada masalah dari segi hardware dia. So untuk dapatkan hardware yang bagus, dia melibatkan kos yang tinggi. Selain melibatkan hardware, kos juga melibatkan tenaga pekerja. Okey, untuk menguruskan satu-satu data ataupun untuk menguruskan satu-satu sistem, kita perlukan tenaga pekerja yang ramai untuk uruskan perkara tersebut. Okey, bila bertambahnya tenaga pekerja, maka bertambahlah kos. Kenapa pertambahan tenaga pekerja seiring dengan pertambahan kos? Agak kenapa? Nak bayar Kenapa? gaji. Betul, sebab kita nak bayar gaji. Sebab tu memerlukan kos yang tinggi. Okey, konsep umum sistem. Apa yang dikatakan sebagai konsep umum sistem? Okey, banyak konsep teori umum sistem, TUS, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai General System Theory. Digunakan dalam organisasi dan PSM. Okey, TUS memberi penekanan bukan sahaja kepada keperluan untuk mengkaji dan menganalisis bahagian-bahagian dalaman sistem atau organisasi. Okey, dari segi keperluan untuk mengkaji dan menganalisis bahagian-bahagian dalaman sistem atau organisasi ni kita panggil dia sebagai pendekatan reduksionis. Okey. Malah perlu juga melihat sistem atau organisasi secara keseluruhan. Okey, untuk secara keseluruhan ni kita panggil dia sebagai pendekatan holistik ataupun holistic approach. Okey. Kenapa
kita panggil sebagai reductionist. Pendekatan reductionist. Ini kerana kita panggil nama pendekatan reductionist ni adalah okey, kalau kita nak tengok keseluruhan sistem ataupun keperluan dalam keseluruhan organisasi atau satu-satu sistem tu, kita panggil dia sebagai holistik sebab kita tengok secara general, secara keseluruhan. Tapi bila kita nak tengok detail untuk setiap sistem ataupun setiap organisasi, itu kita panggil sebagai reductionist sebab kita tengok dalam kelompok ataupun kumpulan yang lebih kecil. Kita akan tengok detail dalam kumpulan yang lebih kecil. Contoh, secara holistiknya adalah kita tengok UNIZA. Okey, secara reductionistnya, UNIZA ni ada banyak fakulti, ada banyak pejabat-pejabat. Okey, contoh reductionist ni kita cuma nak fokus kepada fakulti. Fakulti tu bila kita sebut fakulti, kita ada banyak fakulti kan. So kita go lebih terperinci lagi, kita pergi kepada fakulti FKI. Okey, even kita masuk kepada FKI, kita boleh zoomkan lagi ke dalam FKI tu, yang mana dalam FKI ada banyak jabatan. Jabatan apa yang ada dalam FKI? Jabatan apa yang ada kat fakulti awak? Fakulti awak ada berapa jabatan? Jabatan holistik. Lagi? Pusat pengajian. Yelah, pusat pengajian. Ada berapa pusat pengajian? Pusat pengajian tu ibaratnya jabatan lah. Ada berapa pusat pengajian dekat fakulti awak? Ada 4. Okey, yang pertama apa dia? Syariah. Syariah. Yang kedua? Dakwah dan teknologi maklumat. Dakwah dan teknologi maklumat. Yang ketiga? Sejati. Apa dia? Sejarah dan tamadun. Sejarah tamadun. Yang keempat, last kali apa dia? Usuluddin. Usuluddin. So, awak di PIIT ni duduk dalam pusat pengajian mana? Dakwah dan teknologi maklumat. Oh, dakwah dan teknologi maklumat. Okey. Itu yang dipanggil sebagai reductionist. Yang mana dari gambaran yang besar, awak akan zoom sehinggalah awak dapat maklumat untuk gambaran yang lebih kecil daripada UNIZA, turun kepada fakulti, daripada fakulti pilih fakulti apa yang ada, pergi kepada FKI. Okey, bila masuk FKI kita boleh tengok pula apa pusat pengajian yang ada di dalam FKI. Faham tak reductionist ni? Faham. Right. Okey, sistem meliputi subsistem atau organisasi mempunyai jabatan dan bahagian di mana semua ini akan berinteraksi antara satu sama lain. Okey, contoh tadi awak kata contoh sistem mempunyai, dalam sistem akan ada sub-sistem. Okey, selain daripada portal, sistem apa lagi yang awak biasa guna? Selain daripada portal, online banking, sistem Asia, sistem apa lagi awak biasa guna? FB. Panda. Facebook, lagi yang lain? Sistem bas. Sistem bas, lagi? Food Panda. Food Panda, lagi? Maxim. Maxim? Oh, Grab. Oh, Unilever. Kelip. Okey, contoh Shopee. Siapa yang tak pernah pakai Shopee? Semua orang pakai Shopee. Betul tak? Awak semua pakai Shopee tak? Pakai. Awak semua beli barang tak pakai Shopee? Bagus, tak pakai Shopee. Jimat duit. Amazon. Alibaba. Shopee, Lazada, Alibaba. Okey, kita tengok Shopee. Alibaba saya tak pernah pakai. Lazada jarang-jarang je saya pakai. Saya selalu pakai Shopee je. Okey, kalau tengok dalam Shopee tu adalah satu sistem yang besar. Okey. Dalam telefon masing-masing ada Shopee tak sekarang ni? Ada. Tak. Okey, ada yang ada, ada yang tak ada. Yang
yang ada sistem Shopee tu, cuba masuk aplikasi Shopee dalam telefon masing-masing tu. Bila awak masuk aplikasi Shopee dalam telefon masing-masing tu, kat dalam tu ada banyak sub sistem dia. Okey? Ada banyak sub sistem yang ada di dalam Shopee. Contoh, antaranya awak ada subsistem yang ada kat situ adalah untuk awak pilih barang apa yang awak nak beli. Kemudian kat dalam tu ada Shopee Live, ada Shopee Market, ada Shopee yang main game tu apa dia panggil? Shopee Game. Tak ada Shopee Game, bukan Shopee Game nama dia, Shopee Price kalau tak silap saya. Okey. Itu adalah kategori sub modul yang ada di dalam Shopee. Okey, kita dalam Shopee tu contoh awak pilih barang. Maknanya awak nak beli barang kan. Awak beli barang yang ada sale. Contoh beli barang yang ada sale. Barang yang ada sale barang yang ada sale ni okey awak beli, kemudian awak add to cart. Awak add to cart, kemudian awak nak buat pembayaran. Pembayaran tu adalah satu subsistem yang lain pula. Yang mana subsistem pembayaran ni dia akan link dengan sistem pemilihan barang-barang yang awak nak beli tadi. Itu yang dia kata berlaku. Dalam setiap subsistem tu akan ada interaksi antara satu sama lain. Sehinggalah barang yang awak beli tu berjaya di-deliver kepada awak dan awak pun dah boleh guna barang yang awak beli tu. Okey. Okey, hubungan antara jabatan perlu diberi perhatian. Okey, ni dia bagi contoh jabatan pula. Okey. Contoh lain untuk item yang ketiga tu. Tadi awak kata dekat FKI ada 4 jabatan kan? Ada 4 jabatan. Awak di bawah dakwah dan teknologi. Betul ke? Tak ingat dah tadi. Betul. Dakwah dan teknologi kan? Okey. Awak di bawah dakwah dan teknologi. Dan setiap pusat pengajian ni diuruskan oleh ketua jabatan masing-masing. Betul ke? Ada ketua jabatan kan? Setiap pusat Ada pengajian ni. ketua pusat Okey. pengajian. So ketua jabatan dari ketua jabatan dari setiap pusat pengajian ni, diorang akan bekerja sama yang mana diorang akan saling bertukar-tukar, saling berbincang, bertukar pendapat, bertukar maklumat untuk menguruskan sebuah fakulti. Okey, contoh. Ketua-ketua jabatan ni, walaupun di jabatan yang lain, diorang masih lagi perlu berinteraksi di antara satu sama lain. Okey, utamanya bila nak uruskan, contohnya bila nak uruskan awak punya jadual final exam, awak punya jadual kelas. So, diorang perlu berinteraksi antara satu sama lain supaya jadual kelas yang dihasilkan tu adalah berasingan dan tak ada jadual yang bertindan. Kelas A bertindan dengan kelas B, kelas B bertindan dengan kelas C. Itulah keperluan interaksi di antara jabatan. Okey, kemudian yang keempat tu dia kata hubungan antara jabatan ini perlu diberi perhatian. Jika tidak, keseluruhan sistem tidak dapat berfungsi dengan efisien dan akan menjadi lambat untuk memberi tindak balas kepada perubahan. Sangat penting untuk terus hidup. Okey. Kenapa kat sini dia kata bila jabatan ni tidak berinteraksi dengan baik, makanya sistem pengurusan tu akan jadi seolah-olah akan jadi tidak dapat berfungsi dengan efisien dan lambat. Kenapa? Katakan tadi contoh nak buat jadual kelas. Okey. Kalau setiap pusat pengajian tu tidak mempunyai perancangan ataupun perbincangan yang baik sama mereka, mungkin akan berlakunya pertindangan jadual kelas kan. Okey, untuk buat perubahan untuk ubah balik jadual kelas tu untuk tambah baik balik jadual kelas tu supaya tidak berlakunya pertindanan jadual, ia akan ambil masa yang lama lah bila
dah sedar bertindan baru nak ubah. Sepatutnya kita perlu elak daripada berlakunya pertindanan untuk mengelakkan kita salurkan maklumat yang silap atau buat keputusan yang salah yang melibatkan ramai pengguna. Okey, pendekatan reductionist mengabaikan hubungan antara jabatan dan memberi perhatian kepada setiap jabatan secara berasingan sebagai satu entiti tersendiri. Sebenarnya tidak sebegitu. Okey, pendekatan reductionist ni tadi dia akan go deeper kan, daripada gambaran yang besar, dia akan pergi ke dalam untuk dapatkan satu info yang lebih kecil. Tapi itu tak bermakna takkan ada komunikasi ataupun interaksi di antara jabatan. Okey, struktur dan proses organisasi. Okey, organisasi berusaha untuk mendapat struktur yang mempunyai prosedur dan objektif yang boleh disesuaikan dengan perubahan dalam persekitaran. Okey, PSM sepatutnya menolong organisasi untuk mencapai objektif mereka, merancang, mengawal proses dan operasi, menangani ketidaktentuan dan sesuaikan dengan perubahan dan juga dapat menggerakkan perubahan yang ada. Kemudian pereka bentuk sistem maklumat perlu peka kepada pelbagai pengaruh ke atas satu-satu organisasi, pengaruh ataupun perubahan yang sentiasa berlaku ke atas satu-satu organisasi, supaya kenapa mereka perlu peka? Supaya mereka dapat sentiasa update sistem dan supaya mereka dapat hasilkan maklumat yang tepat. Okey, ini termasuklah perubahan kepada corak pengurusan organisasi yang bermula dengan konsep mekanistik kepada idea yang mengiktiraf manusia dan ciri-cirinya. Okey, tahap dan fungsi pengurusan. Okey, nilai maklumat bergantung kepada tindakan yang diambil hasil daripada mengguna maklumat. Okey, pakar maklumat perlu tahu jenis tugas dan fungsi pengurusan supaya mereka dapat hasilkan maklumat yang boleh digunakan oleh pihak pengurusan. Okey, yang mana biasanya tugas dan fungsi pengurusan ni berbeza antara satu dengan yang lain mengikut tahap kedudukan mereka di dalam satu-satu organisasi. Okey, kalau kita tengok fungsi pengurusan ni boleh dikategorikan kepada 5 bahagian. Yang pertama, dalam satu-satu organisasi pengurusan, yang pertama akan ada kumpulan yang akan membuat perancangan. Kemudian akan ada tim yang akan membuat keputusan. Kemudian akan ada tim yang akan menyusun dan mengkoordinasikan aktiviti. Kemudian akan ada tim kepimpinan dan motivasi dan juga tim kawalan. Okey, kalau awak tengok dalam aspek UNISA, tim perancangan ni biasanya adalah siapa? Terdiri daripada siapa? Tim perancangan untuk UNISA. Tim perancangan dan tim membuat keputusan ni biasanya adalah top management UNISA lah. Okey. Kemudian dari top management UNISA, kalau kita tengok kalau kita tengok pada susu galu dari top pengurusan kepada fakulti sehinggalah kepada staf dan pelajar,
Yang perancangan dan buat keputusan adalah top management UNIZA. Kemudian dari segi menyusun dan mengkoordinasi adalah mungkin pengurusan tertinggi fakulti yang terdiri daripada dekan, timbalan dekan, ketua-ketua jabatan, penyelaras. Okey, dari segi kepimpinan dan motivasi pula. Dari segi kepimpinan dan motivasi mungkin diuruskan oleh barisan pensyarah, barisan MPP, wakil pelajar di fakulti masing-masing. Untuk kawalan ni mungkin diuruskan oleh uh, kumpulan sokongan yang saya kata tadi seperti kerani, pegawai pentadbiran, teknisian dan sebagainya. Faham tak kelompok 5 pengurusan ni? Faham. Alright. Okey, secara umumnya terdapat 3 tahap. Okey. Tadi kelompok. Okey, yang ni adalah tahap fungsi pengurusan. Terbagi kepada ini pula adalah tahap pengurusan dalam organisasi. Tahap pengurusan dalam organisasi ni terbagi kepada 3. Yang pertama adalah pengurusan atasan dan strategik. Kemudian yang kedua, pengurusan peringkat tengah atau teknikal. Kemudian pengurusan junior dan operasional. Okey, operasional ni yang sokongan tadilah yang saya kata tadi tu. Okey, kalau dalam skop fakulti. Kalau dalam skop fakulti, pengurusan atasan atau strategik ni terdiri daripada pengurusan tertinggi fakulti seperti dekan, timbalan dekan, ketua-ketua jabatan dan penyelaras-penyelaras yang ada di fakulti. Dari segi dan kemudian peringkat pertengahan dia, peringkat taktikal. Peringkat taktikal ni mungkin terdiri daripada kalangan lecturer. Peringkat operasional junior. Peringkat operasional ni terdiri daripada kalangan kerani-kerani dan staf pengurusan pejabat. So, itu adalah contoh untuk 3 tahap pengurusan dalam satu-satu organisasi. Tadi sebagai contoh untuk organisasi fakulti lah. Okey. Mudah sebab kita semua ni berada di fakulti. Okey, daripada 5 bidang tugas, 3 tugas yang banyak diperlukan, yang banyak memerlukan maklumat adalah bidang tugas perancangan, membuat keputusan dan kawalan. Okey, ini adalah yang paling kritikal dan yang paling penting dan memerlukan sangat, mereka lah tim-tim yang sangat memerlukan maklumat yang tepat. Okey, supaya mereka boleh buat perancangan masa hadapan, boleh buat keputusan yang lebih baik dan boleh buat kawalan. Siapa boleh bagi contoh situasi untuk 3 perkara ni? Siapa nak cuba bagi contoh? Kalau di fakulti kita yang melibatkan 3 perkara ni. Siapa nak bagi contoh? Okey, contoh seperti jadual akademik pelajar. Okey. Untuk hasilkan satu jadual akademik pelajar, kita memerlukan perancangan. Okey, perancangan yang mana kita akan tengok minggu final exam biasanya akan dilakukan akan bermula pada minggu ke-15 dan ke atas. Okey, untuk melaksanakan final exam kepada pelajar-pelajar, fakulti perlu buat keputusan yang mana fakulti perlu arahkan semua pensyarah untuk sediakan soalan-soalan exam, dan selepas sediakan soalan exam, soalan-soalan tersebut perlu disaring
dan perlu dibaiki jika ada sebarang kesalahan sebelum diedarkan kepada pelajar. Okey, apabila soalan dah komplit, dah lengkap, makanya fakulti akan keluarkan jadual exam kepada pelajar. Yang mana jadual exam ni adalah berlainan tarikh bagi setiap subjek. Okey, kawalan. Apa yang berlaku pada kawalan ni? Untuk kawalan, jika peperiksaan itu berlaku secara face to face, kawalannya adalah ia akan melibatkan tempat exam kan, tempat exam. Bila ada tempat exam, so kaki tangan sokongan ni akan sesuaikan susunan meja dan kerusi di dalam dewan peperiksaan tersebut. Dia akan sesuaikan untuk satu-satu bilik berapa orang pelajar yang boleh masuk. Itu adalah contoh kawalan untuk perancangan final exam yang akan diduduki oleh pelajar. Itu adalah contohlah. Okey. Okey, kaedah dan teknik perancangan dan membuat keputusan. Okey, tugas utama pengurusan ni ialah rancang. Tugas utama pihak pengurusan ni adalah rancang dan buat keputusan. Perancangan ialah proses menentukan terlebih dahulu apa yang akan dilakukan dan bagaimana ia akan dilakukan. Itu adalah perancangan. Apabila kita merancang, kita kena tahu dulu kita nak buat apa ni. Okey, bila kita dah tahu kita nak buat apa, kemudian kita perlu rancang. Macam mana kita nak laksanakan apa yang kita nak buat tadi tu supaya ia berjaya dilaksanakan dengan baik. Itu adalah yang dikatakan sebagai perancangan. Okey, hasil perancangan ni ialah rancangan yang akan menjadi panduan dalam menjayakan satu aktiviti atau tindakan. Okey, hasil perancangan ni adalah kita berjaya hasilkan, okey, katakan kita nak buat satu aktiviti webinar. Okey, bila nak buat webinar, so awak kena tahu siapa dia punya penceramah dia, bila webinar tu akan dilakukan, tarikhnya bila, masanya bila, apa tentatif untuk webinar tersebut. Okey, itu adalah yang dikatakan sebagai hasil perancangan. Dia akan ada detail, akan ada data yang lebih detail untuk perancangan tersebut atau untuk satu-satu aktiviti tersebut bagi memastikan aktiviti itu akan berjaya dilakukan. Okey, perancangan ni berkait rapat dengan membuat keputusan. Kenapa perancangan berkait rapat dengan membuat keputusan? Siapa yang teka? Kenapa perancangan berkait rapat dengan keputusan? Siapa boleh teka? Nak saya panggil nama ke? Okey. Balkis Anwar. Kenapa perancangan berkait rapat dengan membuat keputusan? Balkis ada tak? Balkis. Tengok attendance macam ada tapi bila saya panggil tak menjawab. Balkis ni ada ke tak? Kalau tak ada saya akan cancel attendance. Balkis ada ke tak? Balkis? Okey, tak ada. So nanti saya akan cancel attendance lah. Okey, pelajar lain. Irfan Zahir? Ada. Okey, Irfan.
Irfan rasa kenapa perancangan berkait rapat dengan membuat keputusan? Ada Uban. Sebab kena rancang dulu baru tahu keputusan. Okey, bila kita dah rancang, kita perlukan decision maker. Bila kita rancang mungkin ada katakan sebagai keputusan diprogramkan. Tapi kalau keputusan tidak diprogramkan, ia adalah keputusan yang tidak distrukturkan dan keadaan masalah dan peraturan keputusan adalah kompleks dan tidak banyak difahami. Maklumat dan prosedur yang berbeza diperlukan bagi jenis keputusan yang berlainan. Okey, contoh keputusan yang tidak diprogramkan ni, contoh kalau awak nak buat satu-satu program, katakan SEM ni awak buat program debate. Okey, untuk laksanakan ataupun menjayakan satu-satu program debate, ia mempunyai prosedur dan flow yang berbeza dengan aktiviti yang lain. Okey, compare dengan awak nak buat program perlawanan badminton. Itu lain pula prosedurnya. Itulah yang dikatakan dengan program yang keputusan yang tidak diprogramkan. Keputusan yang tidak diprogramkan ni dia bergantung kepada situasi yang macam mana yang awak akan berdepan. Okey, PSM. Oleh itu, PSM direka bentuk mengikut jenis keputusan, bagaimana keputusan diambil dan bagaimana pembuat keputusan mengaitkan keputusan dengan organisasi, keadaan, persekitaran dan sebagainya. Kaedah dan teknik perancangan dan membuat keputusan. Okey. Kedua-dua pihak pengurusan dan pakar maklumat perlu faham dan menerima penekanan ini kerana ia merupakan prasyarat kepada reka bentuk PSM yang efektif. Okey. Pengurus dan sistem yang membantu mereka mestilah membezakan antara effectiveness dan efficiency. Okey. Effectiveness. Okey, keberkesanan. Keberkesanan ni dia refer kepada melakukan dengan betul yang menghasilkan hasil yang dikehendaki. Kita perlu melakukan satu proses kita perlu melakukan satu proses yang mengikut prosedur yang betul untuk menghasilkan hasil yang kita hendak. Kecekapan pula dia refer kepada untuk kita mengukur penggunaan sumber untuk mencapai hasil. Sejauh mana kita ni pandai memanipulasi ataupun menggunakan sumber-sumber yang ada untuk kita dapatkan hasil yang lebih baik. Okey, ada organisasi yang mungkin menghasilkan dengan cekap output yang salah dan oleh itu dianggap sebagai organisasi yang tidak efektif. Okey. Contoh apa ni? Okey, ada organisasi mungkin menghasilkan dia cekap dalam buat satu-satu keputusan atau hasilkan satu-satu output. Tapi sayangnya output yang diberikan itu adalah tidak tepat.
Siapa boleh beri contoh? Siapa boleh beri contoh? Siapa boleh bagi contoh situasi yang macam mana? Okay, contohlah awak pakai Foodpanda. Awak pakai Foodpanda awak pakai sistem Foodpanda. Okey. Organisasi Foodpanda ni dia dah bagi maklumat kepada awak, katakan restoran A. Restoran A dia jual menu sekian 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 sekian. Restoran B dia jual menu sekian sekian sekian, C sekian sekian sekian. Okey, sebagai pengguna awak berminat untuk beli makanan di restoran A. Okey, bila awak dah pilih makanan yang awak nak beli, kemudian dah siap bayar pun semua, tiba-tiba tunggu, makanan tak sampai. Rupa-rupanya, dia dah bagi, Foodpanda ni dah bagi dah info yang tepat pada awak. Dan dia bagi feedback yang cepat pun pada awak. Untuk awak boleh buat pilih, awak bayar, sistem bayaran pun boleh dilakukan dengan cepat. Tapi sayangnya makanan tu tak sampai. Kenapa? Sebab Foodpanda ni mungkin gagal update stok makanan yang ada di kedai. Ataupun tuan kedai tu dia tak update stok makanan yang ada di kedai dia. Rupa-rupanya bila kita nak beli nasi goreng, rupa-rupanya nasi goreng tu dah pun habis kat kedai tu. So makanan tu tak dapatlah di-deliver balik pada kita. So itulah yang kita katakan tak efektif. Pernah tak kena kat awak? Pernah tak kena kat awak semua situasi macam ni? Tak. Tak. Tak pernah. Saya dah pernah kena beberapa kali. Saya beli, dah siap bayar, cantik semua dah bayar. Tunggu-tunggu makanan tak sampai-sampai. Bila double check, rupa-rupanya makanan tu dah habis dah kat kedai tu. So nak tunggu Foodpanda refund balik duit kita tu, makan masa beberapa hari dah pula. So tak efektif lah. Dia boleh bagi maklum. Sedangkan semua tu dia boleh kontrol. Dia perlu kontrol supaya maklumat yang dipaparkan kat kita tu adalah maklumat yang sangat tepat. Bukan tepat tapi sangat tepat lah. Supaya tak menyusahkan pengguna lah. Pengguna tak tertunggu-tunggu. Okey. Yang last sekali dia kata pengurusan yang baik memberi tumpuan kepada apa yang mesti dilakukan sebelum memikirkan bagaimana ianya patut dilakukan dan sistem maklumat perlu membantu mereka melakukannya. Okey, prinsip kawalan. Okey, sebelum tu ada nak tanya apa-apa tak? Sebelum saya Ada. proceed, ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada. Okey, prinsip kawalan. Okey, banyak usaha pengurusan peringkat bawah dan tengah tertumpu kepada kawalan. Okey. Kawalan ialah proses untuk memastikan operasi berjalan sebagaimana yang dirancang. Okey, kawalan ni macam saya kata tadilah, kawalan ni kalau dalam satu-satu organisasi tu dia terdiri daripada staf-staf pelaksana ataupun staf-staf sokongan. Okey, biasanya dilakukan dengan membandingkan hasil sebenar dengan target yang ditetapkan. Perbezaan yang wujud akan diperbaiki terutamanya dalam penyelarasan input supaya aktivitinya berada di atas landasan yang betul untuk membolehkan kita mencapai target yang ditetapkan. Okey, kalau tengok flow ni dipanggil sebagai feedback control loop. Yang mana untuk dapatkan satu-satu input yang baik, satu-satu output yang baik, kita memerlukan input yang tepat. Input ni akan diproses untuk menghasilkan output. Selepas dah dapat hasilkan output, kita perlu buat pemantauan dan perbandingan supaya kita boleh menyesuaikan balik input-input yang lebih tepat.
Okey, feed forward. Feed forward ni macam mana pula? Okey. Kalau feed forward ni dia adalah ada pihak awal satu proses ni kita cepat dan bukan menanti di peringkat akhir. Satu-satu ini okey, program ceramah ni yang paling penting untuk menjayakan satu program ceramah, apa dia? Apa yang paling penting sekali untuk adakan satu program ceramah? Awak perlu urusan bantuan terus berkait dengan kerja mereka seperti decision support system, ada expert system, executive information system ataupun dengan kata lain end user system ni yang awak selalu pakai tadi macam Foodpanda, Shopee, AirAsia. Kalau untuk pemprosesan data tu mungkin online banking yang awak biasa pakai kan. Okey, IT jika disalahguna tanpa menjalankan analisis yang lengkap tentang sesuatu masalah pengurusan dan organisasi, maka ia tidak memberi apa-apa faedah. Sebaliknya, sia-sia je kita buang duit, bayar kepada programmer untuk bangunkan satu-satu sistem, tapi akhirnya sistem tu tak boleh nak pakai. Kerana apa? Kerana tak ada perancangan dan analisis yang lengkap sebelum kita nak develop satu-satu sistem ataupun kita dah salah guna sistem tersebut. Begitu juga pekerja yang akan mengendalikan komputer yang tidak mendapat latihan secukupnya. Mereka tidak akan dapat membuat kerja dengan sebaiknya. Macam saya kata tadi masa mula-mula kelas, tak semua orang dia outstanding dalam menggunakan komputer. Ada orang yang langsung tak pernah guna komputer dari zaman belajar, sekolah rendah, sekolah menengah, masuk U, tiba-tiba masuk kerja baru kena guna komputer. So, orang-orang macam ni dia akan kekok lah sikit untuk mengendalikan komputer dan dia memerlukan latihan yang secukupnya supaya dia dapat buat kerja dengan baik. Okey, apa perubahan yang memberi kesan kepada organisasi? Okey, apabila kita menggunakan PSM, pengurusan sistem maklumat, akan berlaku banyak persaingan. Okey, kadar yang cepat dia akan memberikan kadar pengurusan yang cepat kepada masyarakat, kepada industri. Industri ni banyak jenis industri lah. Industri transportation, makanan, pertanian. Okey. Barangan keluaran akan menjadi obsolete. Cita rasa manusia yang berbeza dan berubah-ubah. Pengetahuan dan kemahiran yang menjadi obsolete sebab keperluan yang berubah. Akan berlakunya corak kerja dan amalan yang perlu sentiasa dikemaskini. Okey. Dari segi globalisasi, dari segi kesan globalisasi, boleh dibincangkan cabaran globalisasi dalam pendidikan contohnya. Okey. Dan apa kesannya kepada pendidikan. Okey, cabaran dalam pendidikan, contoh dengan keadaan kita yang sentiasa berdepan bila PKP ni, kelas kita semuanya online. Tak ada dah fizikal. Okey, bila kelas semuanya online, mula-mula dulu bila baru-baru lagi kita berdepan dengan kelas online ni, akan berlakunya masalah
tak ada internet kat rumah. Okey, itu adalah cabaran. Kesannya, apa kesannya kepada kita, kepada awak semua? Kesannya, awak semua kena spend lah. Kena spend banyak duit untuk beli data, untuk pasang internet kat rumah, untuk cari wifi, terpaksa pergi ke sana ke sini untuk dapatkan wifi. Okey, kalau dulu tak boleh ke mana-mana, kat rumah, semuanya kat rumah. Kena ada yang sampai kena panjat pokok untuk dapatkan line yang clear. Itu adalah dari segi perubahan kepada globalisasi. Okey, usaha ke arah kualiti dan produktiviti. Okey, akan bertambahnya persaingan dan citarasa pengguna membuat semua jenis organisasi berusaha ke arah mempertingkatkan produktiviti dan kualiti. Okey, contoh kita ada online banking, setiap bank dia ada online banking masing-masing. Dan CIMB lain dia punya flow sistem dia. Kalau pergi RHB online banking lain dia punya flow dia. Kalau masuk kepada online banking bank Islam, lain pula dia punya flow dia. So, masing-masing setiap bank ni, dia akan sentiasa berfikir untuk tambah baik sistem masing-masing supaya dia boleh mempertingkatkan produktiviti dan kualiti dia orang. Okey, ini tidak terkecuali dalam bidang pendidikan lah. Sama juga dalam bidang pendidikan. Bila kita dah terdedah dengan kelas online sepanjang PKP hari itu, so banyak pendekatan akan telah keluar macam-macam jenis tools ataupun aplikasi untuk online punya conferencing ni kan. Ada antaranya kita ada Webex, kita ada Zoom, yang kita guna sekarang ni Google Meet, macam-macam lagi, ada Microsoft Team. Kalau dulu semua ni kita tak pakai pun. Tapi sekarang ni dah pelbagai dah. Selepas satu-satu munculnya aplikasi-aplikasi yang baru untuk digunakan. Sesuai dengan keperluan semasa pada ketika itu. Okay, just-in-time system. Just-in-time system ni dia akan menghasilkan item yang diperlukan yang berkualiti tinggi dan tepat pada waktu yang dikehendaki. Okay, elemen utama JIT ni ia adalah zero inventory, zero defect, short setup, batch size, ada 100% on time delivery, ada demand pool. Contoh kalau perasan masa awal-awal PKP dulu, Uniza ada lancarkan satu sistem aplikasi tanya doktor. Pernah dengar tak? Aplikasi tanya doktor yang Uniza buat. Tak pernah. Tak. Aplikasi tanya doktor ni masa awal-awal PKP dulu. Awal-awal PKP dulu kan kita tak boleh ke mana-mana. Tiba-tiba je kita semua kena berkurung dalam rumah, tak boleh ke mana-mana. Kalau sakit demam pun klinik tutup. Maknanya susah untuk kita berjumpa dengan doktor. So masa tu Uniza ada idea yang mana dia nak buat konsultasi antara pesakit dan doktor ni secara atas talian. Yang mana kita boleh guna aplikasi tanya doktor tu untuk kita bermesej dengan doktor untuk bagi tahu kita kat rumah ni ada masalah apa. Ada anak yang tiba-tiba gatal-gatal kat tangan, kat kulit dia, kena infection tapi tak tahu infection macam mana. So dengan menggunakan aplikasi tanya doktor tu, awak boleh ambil gambar tangan yang ada infection tu, tunjuk pada doktor, and then doktor pun boleh suggest, okay, awak boleh pergi ke farmasi dapatkan ubat sekian. Itu contohlah apa yang berlaku dalam sistem tanya doktor tu. Itu adalah sistem just in time. Itu yang dipanggil just in time system. Kita perlukan sistem tu masa tu sebab kita tak boleh ke mana-mana. Even nak ke klinik pun
terhad, nak ke hospital pun susah. Nak ke mana-mana ada sekatan, ada polis jaga jalan. So, ia adalah satu keperluan lah pada ketika itu, sistem tanya doktor tu. Cuma sistem tanya doktor tu dia dibuka untuk pengguna dia di cover patient sekitar Kuala Nerus dan Kuala Terengganu je masa tu. Okey, penggunaan teknik pengeluaran yang efisien seperti JIT, just in time tu JIT, dan penggunaan komputer dan robot telah membolehkan syarikat seluruh dunia menjadi lebih berjaya. Kenapa dia jadi lebih berjaya kebanyakan syarikat seluruh dunia? Sebab dia hasilkan satu-satu benda mengikut keperluan semasa pada ketika itu. Okay. Peningkatan dalam penggunaan IT telah membolehkan masyarakat bank dan binaan mempertingkatkan perniagaan dan mengurangkan jumlah pekerja. Okey, contoh, kalau sekarang ni katakan tiba-tiba nanti dah habis belajar, awak dah start kerja, awak nak buat pinjaman bank. Kalau dulu, kalau nak buat pinjaman bank, awak kena pergi walk in ke bank, tulis borang, physically kena attend ke bank, tulis isi borang, berjumpa dengan pegawai bank untuk buat pinjaman peribadi. Tapi kalau sekarang, awak dah tak perlu physically attend pergi bank. Awak just boleh buat permohonan pinjaman peribadi ni hanya secara dalam talian sahaja. Okey, usaha menswastakan syarikat. Usaha menswastakan syarikat kerajaan juga mempertingkatkan mutu perkhidmatan dan barang keluaran syarikat tersebut. Okey, ini dari segi bisnes lah. Ada certain syarikat kerajaan ni yang telah pun diswastakan. Apabila diswastakan, ia akan buat penjanaan hasil sendiri dan dapat keluarkan barangan keluaran syarikat dia sendirilah. Okey, dari segi perubahan corak pekerjaan. Okey, dari segi perubahan corak pekerjaan, apabila kehidupan kita dah banyak dikontrol oleh sistem-sistem di sekeliling kita, maka peluang pekerjaan tetap semakin menurun. Dan apa yang berlaku? Keperluan kepada pengambilan pekerja separuh masa meningkat. Sebabnya, organisasi tak perlu lagi ambil pekerja tetap, dia just boleh ambil pekerja-pekerja separuh masa yang muda dan cekap dalam melaksanakan kerja. Saya tak kata orang tua ni tak cekap buat kerja. Cuma kadang-kadang seiring dengan umur kita, bila umur kita dah meningkat, mungkin kita akan ditimpa sakit, mungkin kita akan ada masalah penglihatan yang mana penglihatan kita semakin kabur dan untuk menggunakan komputer tu dah tak berapa nak sesuai. Jadi banyak company yang ambil pekerja separuh masa ataupun secara kontrak yang mana mereka hanya akan renew kontrak jika komitmen ataupun performa yang diberikan oleh pekerja tersebut bagus. Okay. Okay. Dah habis dah untuk slide chapter 8. Saya nak tunjukkan, saya akan bagi soalan assignment untuk awak buat discussion dalam kumpulan masing-masing. Kumpulan ni saya kekalkan dengan kumpulan lama sebab ada student bagi tahu dengan Ustaz Saifuddin awak dah ada kumpulan awak masing-masing. So kekalkan dengan kumpulan yang sama sebagaimana dari awal semester hari tu. Tak payah
buat kumpulan baru. Kekalkan je dengan kumpulan yang sedia ada. Okey, ni adalah kejap. Ni adalah soalan assignment. Okey, boleh nampak tak? Boleh. Ni. Okey, soalan assignment ni, tugasan ni adalah tugasan secara berkumpulan untuk SEM ni. Okey, soalan dia adalah mudah je. Awak bayangkan awak adalah pengarah pusat Islam UNIZA. Okey, perstrukturan semula organisasi di pusat Islam akan berlaku di mana bilangan staf dan skop tugas setiap staf akan dikaji semula bagi tujuan penambahbaikan. Dia biasa dalam mana-mana organisasi pun bila berlakunya perubahan bilangan staf, sama ada staf ada pertambahan staf baru ataupun pengurangan staf bila ada staf pencen, biasanya organisasi akan kaji semula perstrukturan semula dari segi skop tugas kepada staf dia bagi tujuan penambahbaikan. Kalau berlaku penambahan pekerja, so dia akan susun balik nak delegate kerja tu sama rata kepada staf-staf dia. Kalau berlakunya ada staf pencen, akan short lah bilangan staf tu. So dia kena delegate balik tugasan tu supaya semua staf dia dapat tugasan yang sama, imbangan sama, beban ni sama je. Okey. Selain daripada itu, pengoperasian pusat Islam akan dimantapkan lagi dengan pembangunan sistem-sistem berasaskan teknologi terkini. Awak kena pergi ke pusat Islam tengok diorang pakai sistem apa kat situ. Okey. Kemudian awak perlu fikir macam mana nak cadangkan perstrukturan staf dan penggunaan sistem yang bersesuaian supaya dapat membantu melicingkan lagi pelaksanaan pentadbiran dan pengoperasian di pusat Islam supaya menjadi lebih sistematik. Okey, hingga awak semua boleh rujuk mana-mana pusat Islam bagi melihat struktur dan carta organisasi pusat Islam tersebut. Okey, boleh je rujuk mana-mana pusat Islam, kemudian awak boleh compare dengan pusat Islam UNIZA. Apa yang perlu ditambah baik? Apa cadangan yang boleh diberikan? Okey, bagi penggunaan sistem pula. Bagi penggunaan sistem yang bersesuaian pula, awak semua perlu tahu mengenai proses kerja dan macam mana pengoperasian yang dipraktikkan di pusat Islam. Okey, bila dah tahu proses kerja apa yang ada kat situ, macam mana operasi kerja kat situ, barulah awak boleh cadangkan sistem apa yang perlu ada di situ bagi melancarkan pelaksanaan pengoperasian di situ. Okey. Itu adalah case study yang awak perlu buat. Okey, laporan awak semua perlu merangkumi perkara berikut. Yang pertama, latar belakang mengenai pusat Islam. Yang kedua, awak perlu letakkan carta organisasi staf. Kemudian, awak perlu detailkan skop kerja bagi setiap jawatan staf yang ada. Kalau kerani pun dia ada kerani dia sendiri. Dia ada kerani yang uruskan kewangan. Kerani yang uruskan kewangan ni apa dia yang dia uruskan. Dia ada kerani yang menguruskan apa lagi. Dia ada banyaklah kerja-kerja perkeranian dan pengurusan pejabat ni kat situ. So awak kena buat interview lah dengan staff-staff kat situ. Okey, kemudian awak perlu senaraikan cadangan sistem yang perlu dibangunkan ataupun cadangan sistem yang perlu ada di pusat Islam tersebut berserta dengan justifikasi dia. Katakan awak cadangkan dekat pusat Islam tu perlu ada sistem A. Okey, dalam sistem A tu kenapa perlu adanya sistem A? Kena adalah justifikasi, kena ada reason dia lah kenapa perlunya ada sistem tersebut.
Okey, kaedah penulisan laporan. Dari segi font perlu pakai Times New Roman. Size 12. Spacing 1.5. Panjang laporan adalah sebanyak 10 pages. Tidak termasuk lampiran dan rujukan. Okey. Banyak sangat ni. Okey, 10 ni termasuk rujukan lah. Okey. 10 ni termasuk rujukan. Okey, 10 muka surat ni termasuk rujukan dan cover page depan. Tapi tak termasuk lampiran lah kalau awak ada lampiran. Okey, kemudian bilangan minimum rujukan, references yang perlu ada at least 5 rujukan lah. Kalau tadi hingga kat sini awak perlu rujuk mana-mana pusat Islam kan. So awak kena nyatakan lah awak rujuk kat pusat Islam mana. Kalau awak refer buku mana. Kalau awak refer website mana. So kena tuliskah kat dalam rujukan ni. So far ada nak tanya apa-apa? Soalan ni nanti saya akan letak dalam WhatsApp lah. File ni nanti saya akan letak dalam WhatsApp. Okay, so far ada nak tanya apa-apa? Slide tadi pun letak dalam WhatsApp juga kan? Slide tadi boleh? Nanti saya letak dalam WhatsApp jugalah.